apa khabar? Cikgu Jaya di sini. Okey, video kali ini lain dari yang lain sebab cikgu akan mengajar cara mudah menjawab soalan esei sejarah. Seperti yang sedia maklum, ramai pelajar yang tidak faham cara untuk memberi satu jawapan esei yang mantap. Okey, dalam video kali ini cikgu akan ajar cara paling mudah untuk mendapat markah semasa menjawab soalan esei. Jom kita masuk video. Baik, fokus cikgu pada kali ini adalah pada kertas 2. Baik, untuk pelajar-pelajar SPM, kertas SPM sejarah, kertas 2 ni, kod ni adalah 1249/2. Dan kertas ini adalah kertas berbentuk esei. Dan untuk video kali ini, cikgu akan fokuskan kertas 2 pada bahagian B. Seperti yang sedia maklum, pada kertas 2 ni ada 2 bahagian. Bahagian A ada 4 soalan yang wajib dijawab. Okey, ini lebih kepada jawapan yang respon terhad dan juga respon terbuka. Manakala bahagian B ini adalah soalan esei di mana pelajar perlu jawab 3 soalan dan markahnya adalah 60%. Bermakna kertas 2 ini membawa markah 100%. Ya, sebelum kita lihat contoh menjawab soalan, apa kata kalau kita lihat tips-tips semasa nak menjawab soalan esei? Okey, yang pertama ialah pelajar mesti baca kesemua soalan yang diberikan. Sambil membaca, pelajar perlu kenal pasti kata tugas dan kehendak soalan. Okey, dalam video kali ini, cikgu akan memperkenalkan cara kita untuk mencari kata tugas dan juga kehendak soalan. Kemudian, baca sekali lagi untuk memahami soalan. Selepas tu, pelajar perlu pilih 3 soalan yang kamu tahu kamu ada banyak isi. Selepas tu, sediakan rangka jawapan. Ya, untuk 3 soalan yang telah dipilih. Tak perlulah tulis panjang-panjang, just isi-isi penting sahaja. Dan lebih sesuai kalau gunakan teknik PES. PES. P untuk politik, E untuk ekonomi dan S untuk sosial. Teknik PES ini cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut dalam video lain. Cuma di sini kita nak lebihkan, ya, cikgu akan lebih cara untuk menjawab ni. Kemudian isi itu hendaklah dihuraikan secara mendalam dan dikaitkan dengan kehendak soalan. Seterusnya, jawapan calon mesti jelas dan teratur. Kalau boleh, dahulukan isi yang utama. Barulah diikuti dengan isi sampingan. Dan lebih mudah kalau pelajar jawab setiap satu isi ditulis dalam satu perenggan yang berasingan. Calon perlu ingat, bagi satu soalan, calon perlu bahagikan masa. Tadi cikgu kata ada 3 soalan, 5 minit untuk membuat rangka jawapan. So, 25 minit untuk menulis dan semak semula jawapan. Sebab setiap soalan tu, calon perlu pastikan agihannya masa adalah 30 minit. Seterusnya, dalam bahagian esei ni ada ceraian soalan. Setiap soalan ni ada ceraian dan mempunyai markah yang tersendirilah. Oleh itu, bila kita hendak menjawab, pastikan jawapan ataupun isi jawapan tu sesuai dengan markah yang diberi. Okey, biasanya pecahan soalan esei ni, markahnya adalah 4/8, -8 ataupun 4/6, -4, -6. Maksudnya soalan ceraian ni lebih kurang antara 3 ataupun 4. Dan biasanya soalan yang C ataupun D itu adalah soalan yang lebih berbentuk soalan kebat. Okey, kalau boleh jangan mengambil masa yang lebih pula untuk menjawab satu soalan sehingga tidak ada masa untuk menjawab soalan yang berikutnya. Okey, sebelum menulis, apakah yang dilarang sama sekali untuk pelajar menulis
Ya, dalam waktu menulis esei sejarah ni. Maksudnya larangan. Cuba kita lihat larangannya. Okey, kalau pelajar tidak mematuhi semua aspek ini, pelajar akan kehilangan markah. Okey, apakah dia? Okey, yang pertama sekali ialah elakkan memberi jawapan dalam bentuk poin ataupun ringkasan. Kerana kalau pelajar menjawab dalam bentuk poin, pelajar tidak akan diberi markah penuh kerana tiada huraian lengkap. Itu sebab selalunya mulakan ayat dengan kepala soal ayat tu. Ya, ambil sahaja kepala ayat daripada soalan yang telah disediakan, mudah untuk kita menjawab. Lepas tu, untuk mendapat markah yang tinggi, jawapan hendaklah mempunyai isi atau fakta diikuti dengan huraian lengkap. Dan kalau boleh ada contoh. Kalau ada. Okey, di sini ada dua bentuk jawapan. Satu kita lihat pada analytical dan satu lagi ialah holistic. Okey, apa itu analytical dan holistic? Okey, jawapan secara holistic. Okay, selalunya jawapan holistik ni ada fakta, ada huraian, ada contoh dan diikuti dengan inference. Manakala jawapan analytical pula, dia menjurus terus kepada fakta. Maksudnya di sini pelajar akan menjawab secara langsung atau direct kepada soalan tersebut. Dan soalan ni selalunya soalan yang memberi fakta lah dan mudah untuk dapat markah pun. Okey, fakta yang diberikan mestilah disesuaikan dengan jumlah markah. Jangan pula soalan tu markahnya 6, pelajar beri 2 fakta. Sudah pasti pelajar tidak akan mendapat markah penuh. Okey, apa kata? Sekarang kita lihat contoh soalan dan contoh jawapannya. Okey, soalan pertama, cikgu pilih daripada tingkatan 5, bab 1. Soalan ini adalah imperialisme barat di Asia Tenggara didorong oleh keinginan menguasai ekonomi. Itu cuma stem dia. Okey, apakah kehendak soalan dia? Berikan maksud imperialisme. Okey, markah ni berapa? Okey, terang-terang kita dah tahu markah ni adalah 3. Okey, sebelum kita menjawab soalan ni, kita kena kaji dulu. Apakah kata tugasnya? Apakah kehendak soalan? Dan fokusnya di mana? Okey, dalam soalan ni, kata tugas adalah berikan. So, berikan sahaja maksudnya macam nyatakan, senaraikan, lebih kurang begitu saja. Berikan. Kehendak soalan, dia nak apa? Soalan ni minta apa? Maksud. Maksud apa pula? Fokus maksud imperialisme. So, soalan ini adalah soalan yang menjurus kepada fakta. Okey, mari kita lihat jawapan untuk soalan ni. Ya, inilah dia. Maksud imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Okey, lengkap untuk dapat 3 markah. Okey, di sini yang fakta pertama ialah luaskan pengaruh dan wilayah. Fakta kedua adalah menjajah negara lain. So, markah kedua. Dan markah ketiga adalah untuk kepentingan tertentu. Itu cukup. Paling mudah sebab soalan ni adalah soalan yang memerlukan pelajar jawab dalam bentuk fakta. So, dia tidak ada jawapan di luar ya daripada maksud itu. Seterusnya kita lihat satu lagi contoh soalan. Soalan kedua pula. Mengapakah kuasa barat berlumba-lumba untuk menguasai Asia Tenggara? Faham soalan? Kita ulang sekali lagi. Mengapakah kuasa barat berlumba-lumba untuk menguasai Asia Tenggara? Yes. Di sini kata tugasnya ialah mengapakah? Kalau mengapakah, selalunya kata tanya ni ialah tanya sebab. Betul tak? So, kita tahu di sini sebab. So, kehendak soalan ni ialah mengapa? Itu dah kata tugas. Kehendak soalan dia menjurus kepada kuasa barat nak menguasai Asia Tenggara. Mengapa?
So, soalan ni meminta pelajar menjurus kepada sebab-sebab imperialisme. Saya rasa pelajar mesti ingat lagi kan, ada 5 sebab ataupun 5 faktor kenapa berlakunya imperialisme di Asia Tenggara. Cikgu ulang, cikgu imbas balik sedikit. Antaranya ialah 1, kekayaan bahan mentah. 2, revolusi perindustrian. 3, slogan. Ingat lagi slogan. 4, perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Akhir sekali ialah persaingan kuasa barat. Okey, itu kita dah tahu ada 5 sebab. Okey, mari kita lihat cara menjawab soalan ni. Ya, inilah dia. Saya mulakan jawapan dengan memetik sebahagian daripada ayat dalam soalan tersebut. Okey, so pelajar pun ikutlah seperti ini untuk mudah dapat markah. Okey, kita lihat jawapannya. Kuasa barat berlumba-lumba menguasai Asia Tenggara kerana Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah. Okey, itu adalah fakta. Nampak? F tu fakta. Seperti kayu balak, kelapa dan biji timah. Itu contoh. So, pelajar mendapat markah untuk contoh. Sambung ayat tu dengan penanda wacana. Selain itu, penanda wacana, revolusi perindustrian di Eropah menyebabkan keperluan bahan mentah meningkat. Revolusi perindustrian itu adalah fakta. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik. Strategik fakta. Iaitu terletak di laluan perdagangan antara timur dan barat. Itu adalah huraian. Dan juga terlindung daripada tiupan angin monsun. Okey, itu huraian tambahan. Turut menjadi sebab. Okey, kita sambung. Tanah di Asia Tenggara yang subur turut menjadi sebab penguasaan kuasa barat. Okey, ini pula fakta. Tanah yang subur. Selain itu, kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan. Fakta. Sistem pengangkutan dan perhubungan. Seperti pembukaan terusan Suez dan kapal wap. Okey, itu adalah contoh yang menjadi sebab kuasa barat menguasai Asia Tenggara. Isi seterusnya, persaingan kuasa barat untuk menaikkan imej negara juga menjadi satu sebab kuasa barat berlumba-lumba menguasai Asia Tenggara. Baik, cikgu tertinggal di sana. Persaingan kuasa barat itu pun satu fakta. Bermakna cukup. Lebih daripada cukup. Ya, markahnya 8. Dengan cara menjawab seperti ini, pelajar sudah memperoleh 8 markah dengan begitu mudah. Betul tak pelajar? Kita lihat seterusnya. Soalan seterusnya agak lain sedikit daripada yang 2 soalan yang cikgu beri sebelum ni. Okay, penjajahan membawa keburukan. Satu pernyataan sahaja. Penjajahan membawa keburukan. Berikan hujah anda. Itu penegasan dia. So, kata tugas di sini ialah hujah. Meminta hujah. Berikan hujah. So, kata tugas ni adalah berikan hujah. Kehendak soalan, keburukan penjajahan. Kata tugas, cikgu ulang, kata tugas ni adalah berikan hujah. Kehendak soalan, keburukan penjajahan. So, di sini calon perlu fokus. Sama ada calon setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut. So, calon perlu beri penegasan. P itu cikgu kaitkan dengan penegasan. Okay, mari kita lihat contoh jawapannya. Okay, yang pertama ni kita beri penegasan. Penjajahan barat membawa keburukan. Berikan hujah anda. So, penegasan tu di mana? Ayat pertama tu. Saya bersetuju yang penjajahan barat ini membawa keburukan.
Okey, itu penegasan dia. Nampak dah? 1 markah. Okey, bermakna kamu setujulah yang penjajahan ni membawa keburukan. So, bila dah kamu tu setuju, so pelajar perlu beri alasan, hujah. Kenapa pelajar kata penjajahan membawa keburukan? Boleh? Okey, penjajahan ini membolehkan penjajah menguasai ekonomi dan politik sesebuah negara. Fakta. Hal ini membawa kepada kesulitan hidup rakyat. Huraian. Kerana rakyat tempatan dikenakan cukai yang tinggi. Huraian. Dan amalan kerahan tenaga. Huraian. So, kamu melihat satu isi penegasan. Lepas tu, untuk ujar dia dah ada 4 isi. So, 5 isi dah di sini. Kita sambung. Taraf hidup rakyat menjadi rendah. Huraian. Selain itu, penjajah mengamalkan pilih kasih. Fakta yang membawa kepada perpecahan perpaduan rakyat. Huraian untuk fakta tersebut. Malahan, kuasa raja dan pembesar turut terjejas. Huraian dan kemusnahan sistem pentadbiran tradisional. Fakta. So, nampak? Ya, dalam satu ayat sahaja, kita ada fakta, kita ada huraian. So, pelajar boleh dapat lebih daripada 1 markah. So, mudah sahaja. Boleh dikatakan dalam satu ayat tu penuh dengan jawapan. Okey, yang ini pula untuk kalau kita tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Penjajahan barat membawa keburukan. Berikan hujah anda. Okey, di sini saya tidak setuju. So, saya tidak bersetuju yang penjajahan barat membawa keburukan kerana penjajahan barat memodernkan sistem pentadbiran. Tadi penegasan, ini fakta. Seterusnya, sistem kutipan cukai yang sistematik diperkenalkan yang akan membantu sistem kewangan negara. Uraian. Selain itu, jabatan-jabatan baru dapat ditubuhkan. Huraian, contohnya Jabatan Kesihatan. Itu adalah contoh. Hal ini membolehkan wujudnya sistem pentadbiran yang licin. Sistem perlombongan dan pertanian juga dapat dimajukan. Huraian, di samping perkembangan hospital dan klinik. Huraian. Penjajah juga dapat memajukan sistem pengangkutan. Huraian, seperti jalan raya dan jalan kereta api. Contoh. Faham tak pelajar? Saya rasa tidak ada masalah, betul tak? Jawapan yang padat, yang mudah. Tak perlu tulis panjang lebar. Setiap isi itu ada, setiap ayat yang kita tulis itu ada isinya. Sebelum cikgu mengakhiri video ini, bagi yang belum subscribe channel Cikgu Jaya, okey, jangan lupa untuk subscribe channel cikgu dan harap pelajar juga tidak lupa untuk menekan tombol loceng untuk memastikan pelajar mendapat notifikasi tentang video-video cikgu yang seterusnya. Sehingga kita jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.